Hospital Putrajaya buat laporan polis terhadap Diva AA, Dayangku Intan. Guys, jangan lupa subscribe channel Tiup Bawang untuk ikuti perkembangan isu semasa. Di saat-saat penularan wabak COVID-19 di negara kita, petugas kesihatan antara individu yang paling bertungkus lumus laksanakan tanggungjawab mereka, namun ada sesetengah pihak tidak menghargai pengorbanan mereka. Sangat diperkatakan apabila Hospital Putrajaya membuat laporan polis berhubung penularan dua video yang telah menjejaskan imej Hospital Putrajaya dan kredibiliti kaki tangan serta para pegawai perubatan dalam mengendalikan wabak COVID-19. Difahamkan, video pertama dipercayai milik penyanyi Dayangku Intan yang mempunyai impak tontonan tinggi dan juga video Dek Azwan Ali atau lebih dikenali sebagai Diva AA yang menyokong isu dibicarakan oleh Dayang. Assalamualaikum para sahabat semua. Lama kita tak sembang. Saya nak kongsikan pengalaman saya mengenai yang kita risaukan, iaitu COVID-19. Saya dalam masa seminggu ni agak kadang-kadang demam, kadang-kadang tidak. Lepas tu kepala sakit, okey. Tekak saya sakit. Lepas tu badan saya pun sakit. Tapi saya ingat mungkin saya letih ataupun menguruskan urusan mengenai anak saya. Mungkin saya letih ya. Saya biarlah. Cuma kadang-kadang sesekali saya ambil Panadol untuk hilangkan rasa sakit kepala. Tapi masa 2 hari ni keadaan saya makin agak teruk sikit. Saya pening, saya nak muntah, sakit kepala, dan temperature saya kejap ada, kejap tak ada. Tapi tak adalah sampai tinggi mendadak. Dan kadang-kadang saya rasa sakit ulu hati macam tu lah. Tapi mengenangkan suami saya, dia ni makan ubat immunosuppressant, bermakna untuk orang yang buat transplant. Jadi dia mudah dijangkiti dengan segala penyakit. Hendaknya mengenai yang kita takut sekarang ni, COVID-19. Jadi saya buat panggilan pada kawan saya, doktor, specialist. And then dia mengatakan untuk precaution, pergi buat test ataupun check. Mula-mula saya ingatkan tak perlu. Jadi bila mengenangkan membahayakan orang lain, jadi pukul 2.30, 2.45 macam tu saya buat kepada inilah mulanya saya nak kongsi ya. Sebab kita ni kadang-kadang kurang pengetahuan mengenai virus-virus ni. Hendaknya orang yang mungkin ada orang yang tidak ambil peduli ataupun mungkin tak pandai untuk menanganinya, mungkin tak faham ya, minta maaf. Jadi saya mula menelpon pejabat Kementerian Daerah PKD mengenai ni dalam pukul 2.30, 2.45 dah telefon tak diangkat. Sepatutnya dia hari ni dia orang buka kalau ada emergency dalam pukul 3 macam tu lah yang saya diberitahu. Dan kawan saya juga mensarankan supaya saya pergi ke private hospital. Okey. Tapi saya ingat mungkin saya tak serius lah. Jadi bila menjelang malam saya tak boleh tidur. Keadaan saya makin saya tak tahan. Jadi saya cakap dengan suami saya, saya nak pergi ke Putrajaya emergency just in case. Saya ada juga menelpon Gleneagles yang mungkin menangani kes seperti ini di minggu hadapan katanya. Jadi hari ni berapa bulan, which is today date, and pukul 9 lebih lah saya sampai di emergency Putrajaya. Ini dia. Sampai saja saya di emergency counter,
saya menanya kepada nurse, saya kata apa perlu saya buat. Saya ada simptom flu. Saya tak cakap COVID-19 ya. Saya ada simptom flu, which is saya 2 hari ni saya ada fever dan saya ada rasa macam mual, seluruh badan saya sakit termasuklah kepala saya. So dia menanyakan, dia tak ada check kata apa. Dia kata ada jumpa orang luar negara tak? Orang yang ada penyakit. Kadang-kadang kita ni tak tahu orang tu ada penyakit COVID ke, orang tu daripada luar negara ke. Sebab ke belakang ni saya jumpa ramai orang, semua beri takziah kepada saya. Jadi saya nak melarang pun tak boleh. Dan saya pula banyak keluar menguruskan hal-hal untuk anak saya. Jadi saya tak tahu. Kalau bila dia mengatakan, oh kalau macam tu tak ada apa, saya kata okey, tak ada apa. You sure? Saya kata, sebab saya rasa simptom flu tu ada. Lepas tu dia kata, tunggu kejap, doktor datang, MO lah. Jadi bila saya menunggu di situ, MO pun sampai. Dengan keras dia bertanya, kenapa? Saya kata saya ada nak explain simptom. Dia tak nak dengar. Dia cuma kata, ada jumpa orang kena kontak COVID-19 tak? Ada pergi luar negara? Saya kata tak ada. Dan jumpa COVID pun tak ada. Tapi saya kata saya takut. Takkan saya nak explain mana saya pergi apa semua. Sometimes we must understand. Orang bila cakap ditutup tempat ni, dikeluarkan dapat penyakit COVID-19 ni, seorang pesakit daripada Ampang Point di mana itu semua tempat yang kita dah kunjung. Jadi kita blur, kita tak tahu. Bukannya kita apa maksudnya, bukannya kita takut ke, takut nak mati ke, takut apa ke. Ini tanggungjawab kita. Jadi bila dia cakap, kalau macam tu you tak ada, you tak ada, saya kata tak payah nak check. Saya kata bukan saya nak check, saya nak tahu simptom dia dan macam mana kita nak halangi. You boleh pergi ke private hospital, dia kata, swasta, untuk pengesahan, dan you boleh, dia kata puan boleh masuk dekat dalam, tapi dia kata yang menunggu 38 orang dan mungkin selepas pukul 12 baru dia orang akan attend puan. Saya cakap, saya tinggi suara sikit lah. Saya kata saya sekarang ni bukannya minta dibuat test saya ni. My worry is more to public, orang-orang luar yang berjumpa saya. Sekarang ni kita pun tak tahu. Ada juga yang daripada dia orang kata tabligh, kita tak tahu. Benda tu merebak. Tapi sepatutnya sebagai seorang doktor, medical officer, dia kena explain. Dia kata kalau puan tiada ada, bila saya menegur dengan secara lembut, jangan bagi explain, baru dia berlembut. Boleh pun cakaplah elok. Katalah seorang makcik tua datang, kata dia pening sakit kepala, you bagi jawapan yang sama. Lepas tu saya tanya pada dia, so jelas ya saya ni tak ada apa-apa? Saya kata tak ada check pun temperature pun. Saya kat rumah dah check temperature dah, is 37.4. Taklah tinggi, tapi saya nak ambil precautions, orang kata. Dia kata tak ada. Saya kata confirm ya? Confirm, saya guarantee tak ada, dia cakap. Inilah masalahnya. Bila kita sepatutnya kementerian kena bagi tahu supaya mereka menjelaskan dengan betul. Kalau macam kita, ialah kita boleh pergi, katalah ada orang makcik tua datang ataupun apa, kena macam ini, balik dengan membawa virus yang bahaya. Kita tak tahu. Takkan nak tunggu sampai kita dah terberak-berak, kita dah semput, dah nak macam tu, baru you want to take action. You imagine masa tu berapa orang yang dah dapat. Itu yang saya punya concern. Jadi saya minta kepada kementerian lah, benda ni kenalah, you have to educate your MO, medical officer. Saya tadi berada di Putrajaya emergency counter dalam pukul 9 lebih. Saya pun tak mau cakap lah sebab orang ramai kat situ. Kadang-kadang kita ni tak maulah tunjuk kemarahan kita pada orang. Jadi saya rasa saya ni ditolak tanpa
tahu yang saya ni berpenyakit ke, atau saya ni bebas daripada COVID-19 ke, saya pun pergilah kepada klinik biasa. Jadi saya mengambil ubat. Sekarang ni memang saya balik dengan muka saya ni rasa, kepala saya ni rasa nak pecah. So maybe I wait another 1 week or to go back and do the ni. Memang ada fever. I hope memang it's just a normal flu. My concern is not how they see me, whether I sakit ke atau saya ni tidak ke. My concern is macam ni ke yang dilayan kalau orang pergi sakit. Sebab apa? Kita nak benda ni jangan merebak kan. Kita diajar supaya berjaga-jaga, berwaspada, yang benda ni tak merebak. Itu sajalah yang saya nak kongsi. Saya kesian lah kalau macam beginilah gayanya. Nak merebak tu senang masa saya, because you don't take any concern at all. Well, you have one area just to check whether at least you check the temperature. You sit down, you tanya, you rasa macam mana. Ini you cuma tanya, ada jumpa orang, ada kontak dengan COVID-19 ni orang tak? Ada pergi luar negara tak? Itu saja. Yang lain tu pandai-pandai kau lah, dia suruh pergi ke swasta. Kalau nak tunggu kat sini, I take ini. You give a very layanan yang macam tu. That's why I think need to fix benda-benda macam ini lah. I mean, not all. I memang di hospital in and out dengan Allah yarhamah anak saya. Bukan semua yang macam ni. Ada yang pengetahuan, berpengalaman, explain. Tapi penyakit yang merebak sekarang ni, virus yang merebak ni, kita kena ada orang yang explain supaya kita faham. Especially mana-mana makcik-makcik, orang yang bayi saya dah tua, yang ada yang tak pandai nak buka media and all that, Well, kalau you mampu, you boleh pergi private. Tapi kalau pada orang yang tak mampu, macam mana? That's all. So, pada semua, terima kasih. And I miss all of you. Dan terima kasih ucapan takziah anda semua kepada Allahyarhamah anak saya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Menerusi video tersebut, Dayan berkata dia mengalami demam, sakit kepala, tekak dan badan. Menyedari simptom yang dialami sama dengan COVID-19, dia segera ke Hospital Putrajaya untuk melakukan pemeriksaan. Malah, Dayan berkata dia ke hospital untuk mendapatkan pemeriksaan atas saranan rakannya yang juga doktor pakar. Namun, Dayan mendakwa mendapat layanan kurang memuaskan. Pengarah Hospital Putrajaya, Datuk Dr. Norain Muhammad Said, dalam satu kenyataan hari ini berkata, isu berkenaan telah diperbesar-besarkan dengan perkataan kesat terhadap petugas kesihatan yang menjalankan tugas. Menurutnya, orang awam sepatutnya lebih peka dengan keadaan semasa wabak COVID-19 dan setiap petugas kesihatan telah mengikut garis panduan Kementerian Kesihatan ditetapkan sepanjang mengendalikan wabak itu. Katanya lagi, penularan video berkenaan sekaligus telah memberi tekanan emosi kepada para petugas, sedangkan sokongan moral dan semangat yang harus diberikan dan bukannya kata cacian dan kesat.